Betul, esok aku kena panggil. So untuk aku, of course kecewa, memang kecewa sebab liga kita ni antara liga yang dibayar gaji termahal antara liga Asia Tenggara yang lain. Tapi main pun macam tu, aduh, tak tahu nak cakap apa. Korang dah ramai jadi star, dah ramai, ada yang dah besar kepala, ada yang dah mula belagak. Okay guys, kembali lagi untuk preview Sukan C lelaki Grup B, di mana kita telah pun tersingkir, boleh dikatakan balik awal. Kita dua game yang penting kita tewas, dengan Thailand 2-0 dan juga dengan Vietnam 2-1. Okay, sebelum tu macam biasa aku nak preview dulu untuk next game esok lawan Singapura. Tapi kita nak review dulu game lepas, apa yang menyebabkan kita tewas lah menentang Vietnam. So aku macam aku cakap, aku tak pakar taktikal ke pakar statistik ke, tapi aku ada baca satu dekat Twitter ni, iaitu daripada Muntahkan Bola. So dia memang pakar analisis. Dia kata Vietnam tak adalah player dia terlampau teknikal ke, terlampau bijak ke. Ikutkan kita punya pemain-pemain yang ada ni sebenarnya ability lebih baik. Tapi aku tak pasti kenapa setiap kali pegang bola, tahan bola, basic football selalu tak menjadi. Tahan bola, melantun, pas bola tak sampai. Sebab semua orang kata Padang, semua tim main Padang yang sama. Malas nak ulang dah pasal isu Padang ni. Tapi bila aku baca analisis pasal Muntahkan Bola ni, dia kata Vietnam bijak menutup ruang sebab melakukan pressing. Sebab pemain-pemain kita bila dapat bola jadi gabra, terus nak main long ball, sebab long ball kita tak accurate lah. Maksudnya bila long ball tu tanpa ada hala tuju, sebab tu mati. Dan Vietnam, bila aku baca dekat Muntahkan Bola dekat Twitter, kalau boleh follow dia dekat Twitter, Vietnam bijak bila main defensif, main sebagai 5-2-3 ataupun 5-3-2. So bila dia attack, dia akan jadi 3-2-5, akan penuhkan dekat depan, buat pressing. Ada satu momen tu aku rasa kita memang nak main build up play daripada bawah. Aku rasa Syed Izhan mulakan dekat Ubay, lepas tu bagi kat Arif Aikal balik, bagi kat Ruven, menjadi. Sebab kita dah pass defending line untuk Vietnam punya pace line yang pertama, pace line yang kedua. Bila sampai hampir nak sampai kat final third tu, aku rasa mungkin Mukairi ataupun Aiman Afif, tak silap aku, terus lambat buat decision, terus lambat nak bagi bola, nak pass bola ke depan. Satu lagi kelemahan yang aku nampak pemain kita ni, diorang kurang awareness lah. Maksudnya kesedaran. Sepatutnya kalau pemain-pemain berkelas dunia, ataupun mungkin orang kata nak bezakan kelas dunia dengan pemain ni, tak adalah. Tapi selalunya sebelum kau receive bola, sebelum kau terima bola, kau dah kena scan dulu kiri kanan kau dah dalam otak ni, kau dah kena ada macam, okay, aku nak passing kat siapa ni sebenarnya. So sebagai pemain bola sepak, aku rasa decision making kau dalam otak kau kena laju. Plop, split second dia kau kena tahu, okay, aku nak dapat bola ni, aku nak passing siapa. Maksudnya macam tu. Aku rasa mungkin kurang awareness dekat situ. Macam aku cakap, basic football mungkin kena kembalikan. Bukan nak menyalahkan siapa-siapa, bukan nak salahkan FAM ke, nak salahkan MFL ke. Of course kita target untuk ke final Sukan C. Sebab sampaikan liga dah stop selama, aku rasa liga stop almost 2 minggu 3 minggu juga. Tapi apa dia punya key point tu liga stop kalau kau kalah grouping? Of course orang kata alah group maut, sebab Indonesia group yang senang, memanglah diorang boleh menang semua game. Kalau aku rasa kalau Malaysia bertukar dengan Indonesia, aku rasa dalam group A tu, aku rasa Malaysia akan menang semua game, easy game je. Cuma bila setiap kali Sukan C, memang orang kata alah Sukan C je. Tapi macam Dato' Ong Kin Sui pernah cakap, memang orang kata alah Sukan C je pun, tapi setiap kali ada Sukan C, semua peminat akan memberi perhatian kepada sukan bola sepak. So aku rasa sampai bila tahap Sukan C kita, patutnya Sukan C ni kita macam Thailand dengan Vietnam, dah easy. At least setiap tahun final, setiap 2 edisi final. Itu sebabnya FAM perlu letakkan sasaran yang lebih bijak dekat situ. Okay guys, satu lagi kelemahan pasal tim Malaysia ni, aku rasa kita hanya bawa 2 centre back saja. Dan aku rasa Safwan Mazlan pun dia boleh main sebagai CDM, tapi dia bukanlah pure number 9. Sebab Safwan Mazlan ni kita kenal di Terengganu, dia boleh main centre back, boleh main right back, boleh main left back. Sebelum ni macam aku cakap, Malaysia memang kekurangan nombor 6. Aku still rasa sekarang ni mungkin yang betul-betul pure number 6 yang ada tackling, yang boleh buat game dari bawah adalah Syamil Kutia. So bila kita tak ada pemain seperti itu, mungkin kau nak main build up play, kau kena ada pure number 6. Itu yang sangat penting untuk aku Tapi aku bukan coach lah, aku pun tak ada lesen lah. Mungkin Coach Ella lebih faham apa yang dia nak buat. Mungkin ini pandangan yang kurang popular. Aku rasa sebelum ni ada tim Harimau Melaya pergi cover untuk game Piala Presiden tahun lepas. Pak Ibrahim Manusi, dia bermain number 6, pure number 6 punya. Kalau kita tengok gaya-gaya, mungkin siapa yang pergi cover ataupun tengok final Piala Presiden time tu, Ibrahim Manusi ni gaya-gaya ala permainan dia macam Sergio Busquets. Mungkin kalau tengok macam serius lah Sergio Busquets. Tapi aku rasa
at least aku nampak dia ada potential lah, yang future yang besar. Mungkin Coach Ella ataupun skuad-skuad bawah 19 ke bawah 22 boleh beri dia peluang. Tapi tahun ni juga aku rasa dia dah dinaikkan dalam skuad senior skuad Seri Pahang, dah training dengan senior team, cuma belum diberi peluang lagi. So aku rasa mungkin kalau korang balik ni, korang Google ke, aku tengok highlight dekat YouTube, dia ada potential yang besar lah untuk menjadi number 6 dekat Malaysia. Selain daripada tu, based on the review yang aku nampak, mungkin aku rasa bukan nak capai macam mana, aku nampak player-player ni antaranya mungkin Hakimi Azim. Aku nampak game lawan Vietnam tu dia cubalah buat dribble 1-2 untuk pass, untuk create chance, tapi dia macam ni, dia macam tak ada support yang betul dia sampai tahap macam tu je. Dia mungkin kalau ada support yang betul, mungkin Hakimi akan nampak dia punya potential lagi lah. So Sheikh Izzan aku rasa save penalty walaupun rebound kan, dan banyak juga save crucial yang dia buat. Aku rasa dia pun ada potential yang besar. Lagi satu, Arif Haikal, one of the aku rate sangat tinggi sebab aku suka gaya permainan dia, dia ada leadership yang baik. Cuma mungkin gol awal Vietnam dengan penalty yang tak sengaja kena tangan tu membunuh kita punya game plan lah sebenarnya. Masa second half aku nampak Malaysia cuba nak buat attacking, cuba nak main secara build up dan fast play. Nampak ada 2-3 chance, cuma tak convert saja. Sebab aku rasa dekat squad Malaysia kali ni mungkin tak ada pure number 9 jugalah. Mungkin Fergus Trainee je aku rasa yang betul-betul pure number 9. Dan aku rasa Hakimi dekat KL banyak bermain sebagai wide player. Alif Izzuan kita tahu dia boleh main left wing dan dia bermain sebagai false 9, attacking midfield. Dan juga itu saja, kita ada 3 striker kan. Mungkin pure number 9 aku rasa Fergus Trainee je kot, kalau tak salah aku. Okay guys, untuk game lawan Singapura ni tiada apa yang diharapkan. Cuma aku harap, of course lah, kalau lawan Singapura pun kau kalah, sebab Singapura dengan Laos pun 0-0 weh. So lawan Singapura ni kita tahu Singapura bila tak ada pemain-pemain yang star dibawa juga, mungkin nothing lah untuk Singapura. So aku harap Coach Ella at least lah dapat menang ataupun bagilah peluang dekat 2 player yang tak dapat main lagi. Aku rasa keeper Azim Al-Amin tak dapat main lagi, dan juga Adam Farhan lah, pemain daripada JDT 2, dia pun tak dapat main lagi. Aku rasa bagilah semua player main exposure, tapi yang penting kena dapatkan 3 mata penuh. Dan satu lagi aku nak terangkan, nak tekankan sekali lagi, emosi player tu kena jaga lah. Engkau pemain profesional, kau bukannya main liga petang-petang, liga sosial lah. Tu emosi tu sangat penting lah. Sebab mungkin sebabkan 1-2 saat rasa marah, terbuat decision yang tak betul, dah kau merosakkan semua mood player ataupun kau punya game plan dalam game tu. Dah main kurang orang, macam ni nak buat game kan. So agak sukar kat situ. So untuk yang lain, tak nak komen banyak pasal tactical ke, pasal dia ni layak ke, coach ni layak ke, aku tak nak komen. Korang boleh komen dekat bawah, kita baca sama-sama. Apa yang cuba aku harapkan, Coach Ella dapat belajar lah apa kesalahan, apa kelemahan yang ada. Sebab kita ada kelayakan yang lebih penting, iaitu kelayakan Olimpik. Tak silap aku bulan 9 ni atau bulan 10 ni. Dan Coach Ella kalau boleh bagi peluang dekat pemain-pemain pergi buat pemantauan dekat liga-liga simpanan. Aku rasa banyak lagi pemain-pemain yang berkualiti. Dan aku rasa tim-tim Perak, tim-tim Terengganu kat Liga Super sebenarnya ada pemain-pemain muda yang boleh dipertengahkan lagi untuk skuad-skuad yang bawah 20 ni. Aku rasa kena bagi banyak peluang lagi supaya kau ada banyak pool lah. Macam mana Kipanggun buat, ada skuad A, skuad B. At least kau boleh tahu mana yang kau nak tambahkan lah. So untuk aku of course kecewa, memang kecewa. Sebab liga kita ni antara liga yang dibayar gaji termahal antara liga Asia Tenggara yang lain. Tapi main pun macam tu, aduh, tak tahu nak cakap apa. Sebab nanti orang mesti komen, kau cuba kau pula main. Kalau aku main, aku tak ada kat sini, aku sudah jadi player kan. So korang tu kerja korang, kerja hakiki. So aku doakan yang terbaik untuk Malaysia. Sebab aku tetap support dekat pasukan bola sepak Malaysia. Sebab mungkin orang kata sukan bola selalu orang gaduh badminton dengan bola. Bola tak pernah menang mana-mana. Tapi kau kena tahu dekat Malaysia ke dekat dunia, sukan bola sepak adalah sukan nombor 1 dekat dunia. Dan satu lagi aku nak pesan kepada adik-adik yang bawah, mungkin sekarang ni bawah 22 lah, mungkin aku boleh panggil adik-adik lah. Of course jaga emosi, dan lagi satu jaga attitude lah. Sebab aku tahu sekarang ni dah mungkin korang dah ramai jadi star, dah ramai, ada yang dah besar kepala, ada yang dah mula belagak. Aku adalah kena 2-3 orang. So attitude tu kena jaga. Kalau kau nak long term dalam benda ni, kau kena attitude tu nombor 1 lah. Kalau kau ada bakat tapi attitude tak ada, out lah untuk aku. So itu yang paling penting. Nanti kalau habis sukan si, aku akan buat post-mortem lah untuk review keseluruhan. Mungkin aku seorang, mungkin aku akan invite ada guest ke untuk kita borak lah apa penyebab kita tersingkir awal di squad sukan si kali ni. Okay, kita jumpa next review akan datang. Dan Assalamualaikum, bye bye, ciao guys.